PN bertanding 245 kerusi. Dia kata dia bertanding semua kerusi PRN kali ini. Tetapi yang paling banyak adalah daripada PAS. Yang paling banyak daripada PAS. Okey. Dan Teresa Kok dikatakan dilantik menjadi pengurusi Felda menggantikan Idris Yusof. Apa dia? Okay, thank you very much bagi gift. PAS seronok sebar fitnah tetapi gagal batal saman Mujahid berkenaan dengan isu LGBT. Jadi kita tengok siapa yang kaki fitnah ni tuan-tuan. Kita tengok siapa yang kaki fitnah. Pertama sekali dakwaan hari ini tersebar mengatakan bahawa TYT Pehensri Taib Mahmud telah pun meninggal dunia dan berada dalam keadaan nazak semalam. Semalam kata nazak, hari ini meninggal dunia adalah tidak benar kerana dilaporkan beliau masih berada dalam keadaan sihat. Sihatlah tapi orang kata maksudnya tak meninggal dunia lah, senang cerita macam tu. Sihat-sihat sangat tu saya tak tahulah kan, tetapi tidak meninggal dunia. So kita doakanlah yang terbaik untuk beliau. Itu saja yang saya boleh kata. Yalah, politik tu politik satu hal, tapi akhlak kita dengan orang tua itu akhlak kita dengan orang tua. Jangan kita sebarkan benda yang tak patutlah kan. Kita doakan yang terbaik saja untuk beliau. Okey, saya berbeza pendapat dengan politik. Dari segi politik saya berbeza dengan dia, tetapi bab macam tu kita jangan main-main lah kan. Meninggal dunia dan sebagainya, kita jangan main-main. Okey, jadi kita doakan je lah apa yang terbaik itu saja. Memang jangan sebab kita ni berbeza politik dan sebagainya, kita buat benda yang tak elok, kita buat benda yang tak baik, kita memfitnah kan, benda dan sebagainya. Janganlah. Kita buat yang, doakan yang terbaik. InsyaAllah itu adalah yang lebih baik untuk kita semua. Okay, now kita bawa kepada cerita PRN ni. Cerita PRN dahulu. Yang pertama kita cerita PRN. PN bertanding kesemua 245 kerusi, PAS paling banyak. Perikatan Nasional akan meletakkan calon di semua ke 245 kerusi DUN pada PRN di 6 negeri yang diadakan tidak lama lagi. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata PAS akan bertanding di 126 kerusi, Bersatu di 83 kerusi dan Gerakan di 36 kerusi. Rundingan kerusi berjalan dengan lancar, tiada perselisihan faham yang boleh cetuskan masalah. Kami dapat mutamatkan rundingan lebih awal berbanding tarikh PRN yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya nanti, katanya. Sidang media itu diadakan selepas majlis Presiden PN dipengerusikan Muhyiddin Yassin. Turut hadir adalah Presiden PAS dan juga Presiden Gerakan Dominic Lau dan barisan pimpinan PN yang lain. Okey, dia daripada segi pembagian kerusi itu dia tak banyak sangat apa orang kata tak ada banyak sangat apa orang kata pertikaian. Number one, kerana kita tahu bahawa PAS menguasai ketiga-tiga negeri yang dimenangi itu sebelum ini. Kelantan dikuasai PAS, Terengganu dikuasai PAS, Kedah pun telah dikuasai PAS, walaupun sebelum itu mereka tak berkuasa sebenarnya. Itu daripada rancangan tembok atap mereka. Tetapi sekarang ini dikuasai oleh PAS. Okey. So daripada situ, majoriti kerusi-kerusi yang diberikan, macam saya kata tempoh hari, adalah kerusi-kerusi yang memang incumbent, yang memang dia orang menang dan dia orang pun berpasak dan ataupun bertanding di situ. Nah, berbanding dengan Bersatu pula, di tiga negeri ini mereka berkemungkinan besar diberikan kerusi di mana PAS kalah. Kan kalau kita tengok dekat Kelantan sendiri, dengannya dalam 8 ke 10 kerusi dapat kepada Bersatu dan diberikan kerusi-kerusi yang bagi PAS agak sukar ataupun mungkin tak berapa favorable untuk nak menang. Jadi pertandingan itu berlaku dekat situ. Dan dikatakan juga PAS telah pun menamakan apa orang kata poster boy mereka untuk pilihan raya kali ini. Kita baca PRN Kelantan tiada poster boy dari PHBN, semua dari PAS. Tiada siapa yang ditonjolkan sebagai poster boy PHBN atau PAS dalam menghadapi pilihan raya. So PAS pun tak ada. Untuk Kelantan akan berlangsung tidak lama lagi. Sumber dalaman BN Negeri berkata keputusan untuk tidak mewujudkan poster boy itu sekaligus dianggap sebagai menteri besar dibuat memandangkan ia melibatkan perkenan Sultan terlebih dahulu. Now, BN Kelantan mahu mengelak insiden seperti yang berlaku di Johor. Poster boy merupakan individu yang akan dicalonkan sebagai menteri besar. Setakat ini, tidak ada poster boy sama ada daripada BN atau PH ketika dihubungi. Kelantan merupakan salah satu daripada 6 negeri yang akan bertanding. 5 negeri yang akan melaksanakan PRN. Okey, terdahulu Malaysia kini melaporkan Kelantan akan dibubarkan secara rasmi hari ini setelah mendapat perkenan Sultan Kelantan yang memberi laluan kepada PRN. Langkah mengelak daripada menampilkan mana-mana tokoh sebagai poster boy bukanlah satu perkara yang baru. Sebelum ini PN juga dilaporkan tidak menampilkan sesiapa sebagai poster boy sekaligus menjadikan calon menteri besar mereka jika menang di Selangor.
Sumber berkata gabungan itu tidak menambahkan poster boy untuk PRN berkenaan kerana berpendapat Menteri Besar akhirnya diputuskan oleh Sultan. Sementara itu, Pengerusi PH Kelantan Muhammad Hussein pula mengesahkan setakat ini tiada perbincangan dibuat mengenai poster boy. Setakat perbincangan berlangsung antara PH dan BN, tidak pernah berbangkit perkara ini. PH Kelantan serah kepada BN sebagai parti yang lebih dominan untuk tentukan, katanya. Dalam perkembangan sama juga, PAS mengesahkan mereka tidak menampilkan sesiapa sebagai poster boy untuk gabungan PN kali ini. Ketika ditanya Timbalan Suruhanjaya Kelantan, Muhammad Amar Abdullah bagaimanapun secara berseluruh berkata semua calon oleh PN merupakan poster boy mereka. Jadi tidak ada semua poster boy, katanya. Okey. Now timbul isu berkenaan dengan poster boy di dalam berkenaan dengan PAS ini. Kerana apa? Kerana baru-baru ini terdapat pertikaian di Kelantan itu sendiri. Ada 3 calon yang dikatakan sebagai bakal menjadi Menteri Besar Kelantan. Pertamanya adalah Nik Amar yang sekarang ini Timbalan Menteri Besar Kelantan. Keduanya Nasaruddin Daud, kalau tak silap nama dia, atau dipanggil Singa PAS. Yang ketiganya tiba-tiba ada satu nama naik, iaitu Nik Abdoh. Tetapi Nik Abdoh ni berkemungkinan satu suara-suara nakal atau nama nakal yang diletakkan oleh mereka yang masih lagi menyokong Muafakat Nasional. Itu ada kemungkinan. Jadi diletakkan dekat situ, dikatakan dia juga bakal menjadi Menteri Besar. Isunya, adakah dia bertanding atau tidak? Itu persoalan besar dia. Nah, kalau dia tidak bertanding, itu menjadi satu tanda aras bahawa sebenarnya legasi Nik Aziz ni dah mula dipermain-mainkan dan mula diketepikan. Kalau dia bertanding, bermakna ada di dalam perancangan itu, dia menjadi salah seorang calon Menteri Besar. Jadi ini satu persoalan besar di Kelantan, menarik. Dan pada tanggapan saya, sebenarnya ini saya bukan dapatan mana-mana, adalah kajian sedikit. Kita mendapati bahawa Kelantan boleh kekal PN berada dekat situ. Kekal PN ada dekat situ. Cuma persoalan dia berapa kerusi. Kan? Kelantan kalau kita tengok pernah menang juga masa 2004, hanya tinggal 1 kerusi beza berbanding dengan BN pada waktu itu. Kan, zaman di mana Pakatan masa itu Barisan Alternatif kalah teruk. Kan, tinggal 1 kerusi saja, iaitu di Kelantan yang menang, yang masa itu Pembangkang menang, dan PAS pada masa itu ada kelebihan 1 kerusi saja berbanding dengan Pembangkang pada waktu itu, iaitu Barisan Nasional. Jadi adakah kemungkinan perkara yang sama boleh berlaku di Kelantan? Itu satu persoalan yang menarik jugalah. And then another thing is, kalau kita lihat tuan-tuan, di Kelantan ni juga satu perkara yang besar, bukan Kelantan, di pilihan raya negeri ni juga, kalau kita tengok satu perkara yang besar yang akan diumumkan beberapa hari lagi adalah dapatan mengenai kemungkinan peralihan pengundi-pengundi. Kita dapat lihat bahawa terdapat so-called gelombang hijau sewaktu PRU yang lepas, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dana. Perikatan Nasional pada waktu itu mempunyai dana yang amat besar. Bukan setakat pada PRU ke-15 itu, tetapi dana itu telah digunakan seawal 2020 dan 2021. Di dalam di dalam audited account bersatu itu sendiri, kita dapat lihat bahawa dana yang diserapkan, yang digunakan, diletakkan di dalam account bersatu itu melebihi 200 juta ringgit pada 2 tahun sahaja, iaitu tempoh 2020-2021. 2022 kita tak ada data sebab belum habis audited report lagi. Menarik kita nak tengok audited report, berani tak berani Bersatu keluarkan audited report 2022, dan daripada audited report itu kita akan dapat tengok sama ada mereka mengeluarkan belanja yang besar atau tidak. Yang itu yang diletak dalam akaun. Yang tak diletak dalam akaun tu apa cerita pula? Jadi kalau kita tengok pada waktu itu kan, terdapat video-video viral yang digunakan oleh influencer dan dikatakan ada influencer itu kalau mereka mempunyai lebih daripada 1 juta pengikut dibayar ratusan ribu ringgit untuk mereka mengeluarkan 1-2 video saja, kononnya menyokong Perikatan Nasional. Kita nak tahu mudah je tuan-tuan. Kita tengok masa PRU hari tu, semua duk pakai baju hijau lah, duk pakai baju Perikatan Nasional, tak kat dia punya ni kan. Perempuan-perempuan ni kan, dia tonjolkan benda tu. Saya tak tahu macam mana Islam dia orang ni kan. Lepas habis pilihan raya, tak nampak muka dia orang. Jadi tak nampak pun muka dia orang tu. Kan kat mana perginya dia orang muka-muka yang influencer ini.
So daripada situ kita nampak sebenarnya itu bukan apa orang kata, bukan penyokong sebenar Perikatan Nasional. Most likely berkemungkinan besar mereka dibayar. Dan berkemungkinan besar mereka dibayar. Ada yang sarankan pada saya juga, Suadi, kalau mereka boleh bayar, kenapa kita tak boleh bayar? Dia kata, kita bayar jugalah untuk PRN ni. Masa saya pergi penerangan itu kan, saya kata mudah je. Kita tak ada duit. Kita tak ada duit. Number one, kita tak sakau. Macam mana kita nak bayar, saya cakap. Kita susah lah Is. Ayalah susah. Tetapi saya kata, kita sekarang ni at the same level playing ground. Kerana apa? Kita tak ada duit, dia pun tak ada duit. Cuma bezanya, kita kerajaan. Itu faktor kedua. Faktor kedua yang menyebabkan mereka menang, satu tadi duit, yang kedua kerajaan. Mereka pada waktu itu adalah kerajaan. Dia gunakan media dan jentera kerajaan dengan sehebat-hebatnya untuk mereka nak apa orang kata, memenangi pilihan raya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok, faktor juga yang digunakan oleh mereka adalah faktor fitnah yang amat besar. Pada waktu itu dia sebar fitnah, tuan-tuan. Sebar fitnah LGBT, dia sebar fitnah tidak bermoral, sebar fitnah Sanusi, sebar fitnah judi, Sanusi sebar fitnah judi tentang Mahfuz, Razman sebar pasal tidak bermoral LGBT, orang kata PAS duk tuduh ni, dia sebar fitnah. Setelah tersebarnya fitnah itu, dah sebar ni tuan-tuan, dah tersebar. Lepas itu bila dah kena saman, kami minta maaf. Tak sengaja, kami minta maaf. Sorry lah ya. Sorry, kami minta maaf.